Sebab tu orang yang nampak macam tu peringkat tinggi lah. Kalau peringkat tu macam kita tak ada lah kan. Peringkat tinggi dia tak takut apa lah. Dia tak takut lah. Main lah hantu pun takut apa. Tu pergerakan Allah yang main. Hantu tu bukan ada kuasa nak main. Tu pergerakan Allah. Dia tengok apa pun dia nampak Allah. Dia tak risau lah. Tak ada benda yang bagi takut dia. Tu ulama-ulama lah. Jadi syirik dua jenis. Jenis yang pertama terang-terang kita nampak sembah berhala, syirik lah. Jenis kedua ni dia percaya dua kuasa. Bila dia percaya dua kuasa saja yang wujud, syirik dari segi hakikat. Sebab tu kita kena berhati-hati dari segi macam hukum Allah. Allah kata perempuan dia kena tutup aurat, kena pakai tudung. Tiba-tiba kita kata tak apa, buka tak apa. Ada berapa kuasa lah? Dua. Bila dua syirik khafi tu kita tak masalah. Kalau ulama-ulama yang keras, dia kata syirik khafi ni sama dengan syirik jali tu. Syirik dah orang tu, dia tak nak apa dia ni syirik dah orang. Tu kita kena hati-hati. Sebab Allah kata kena guna hukum dia. Kita kata tak ada hukum lain. Ada berapa kuasa? Dua. Bila dua kuasa, automatik syirik. Tapi syirik khafi, tu yang kena hati-hati. Orang yang faham syirik khafi ni, benda jahat dia tak buat langsung lah. Sebab dia tahu dah bila wujud dua kuasa saja, syirik khafi. Dia mesti satu kuasa. Apa yang Allah cakap itu lah. Kalau kita pondok sikit dia masuk dah dua kuasa. Allah pun Tuhan, kita pun Tuhan. Allah kata kena tutup aurat. Dia tak apa boleh buka. Dah ada berapa Tuhan lah? Dua Tuhan lah. Allah pun Tuhan, kita pun Tuhan. Kan? Syirik khafi. Cerita pasal syirik semua ni bila masuk bab tauhid nanti baru kita kupas panjang. Dekat sini kita sentuh-sentuh saja. Apa itu hakikat? Yang saya sebut hakikat tu tadi. Apa itu hakikat? Umumnya menurut pelajaran ilmu hakikat, bukan menurut pelajaran ilmu tasawuf. Jadi ilmu hakikat pun dia sebut hakikat, ilmu tasawuf pun sebut hakikat, tapi maksud lain-lain. Macam kita perkataan katok. Kalau sebelah kita, katok ni maksud dia perbuatan macam tu lah. Ketuk lah, katok. Katok sat budak tu, katok. Kalau kita kot sini ke, kot sini ke, tak katok macam tu. Tapi kalau bagi orang Kelantan, katok ni katok. Istilah sama. Tapi bagi orang Kelantan dengan orang Kedah lain maksudnya. Katok, kita katok apa tak? Yang sana katok. Kita cakap boleh. Engkau katok. Dia ni kata tak aku katok. Kita suruh dia katok. Jadi perkataan hakikat ni pun sama. Kalau ikut pelajaran ilmu hakikat, lain maksudnya. Kalau ikut pelajaran ilmu tasawuf, lain maksud dia. Itu secara umum. Sebab dalam pelajaran tasawuf 4 peringkat. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Tapi benda-benda tu cerita lain sebenarnya. Dalam pelajaran ilmu hakikat 2 saja. Syariat, hakikat. Dan dia cerita benda lain walaupun perkataan dia sama. Jadi apakah itu hakikat? Menurut pelajaran ilmu hakikat, hakikat ini ialah sesuatu yang berlaku dari sudut pandang kerja Tuhan. Kita tengok burung terbang, kita tahu itu kerja Tuhan. Allah punya pergerakan. Masa dalam Allah punya pergerakan. Kita nampak harimau menerkam, itu gerak Allah, bukan gerak harimau. Kita nampak burung mengajar, itu gerak Allah mengajar, bukan guru tu mengajar. Kita pandang dari sudut kerja Tuhan. Itu yang dinamakan hakikat. Syariat pula lawan dia. Apakah itu syariat? Syariat umumnya menurut pelajaran ilmu hakikat, syariat ini ialah sesuatu yang berlaku kita pandang dari sudut pandang kerja makhluk. Kita nampak burung terbang tadi, kita kata burung tu lah yang terbang, yang berkuasa terbang burung tu lah. Betul lah kita cakap tu, tapi kita cakap dari segi syariat. Tu pakcik tu dia rotan anak dia, pakcik tu lah yang rotan. Dari sudut syariat, iaitu tempat laluan. Sebenarnya Allah yang rotan budak tu tadi. Sebab pakcik tu tak ada kuasa, bapak dia tak ada kuasa langsung. Tapi kita nak cerita tu tadi, bapak dia tu sekadar tempat laluan. Perbuatan tu sebenarnya perbuatan yang terbit daripada Allah. Jadi yang rotan tu dari segi hakikat dia Allah. Tapi kita nampak, kita bicara
Mengikut pandangan syariat, pakcik tu rotan. Pakcik tu rotan tadi. Sopok orang kena tembak mati. Kita kata yang buatkan dia tu mati sebab peluru. Padahal peluru tu tadi tempat laluan. Tempat laluan Tuhan nak bagi orang tu mati. Tempat laluan. Kita bicara tempat laluan yang tu nama dia syariat. Kalau kita bicara terus kepada Tuhan punya kerja, kita bicara hakikat. Itulah beza. Hakikat ni dari sudut pandang kerja Tuhan. Semua yang berlaku semua Tuhan punya kerja. Yang tu dah maksud hakikat. Kalau syariat ni tadi sudut pandang kerja makhluk. Yang pukul budak tu bapak dia. Yang ambil batu baling ke dalam sungai budak kecil tu. Yang photostat, kita punya buku, tukang photostat. Itu syariat. Jadi kita kena beza. Yang mana sembang hakikat, yang mana sembang syariat. Muka surat 10. Apakah contoh-contoh hakikat menurut ilmu hakikat? Yang pertama kita mengatakan Allah yang membuatkan ikan tergoreng, bukannya ibu kita. Ibu kita langsung tidak ada apa-apa kuasa untuk menjadikan ikan itu tergoreng, walaupun kita nampak ibu kita yang menggoreng. Tengok-tengok ikan goreng dah siap. Siapa goreng? Nak sembah hakikat ke syariat ni? Sembah hakikat. Sembah hakikat Allah yang goreng. Mak aku tak nak kuasa nak goreng. Nak sembah syariat. Nak sembah syariat, mak aku lah goreng. Api lah yang membakar, minyak lah yang bagi-bagi dia goreng. Tu sembah hakikat dia. Yang kedua contohnya, kita katakan Allah yang membuatkan kaki kita sakit tergigit, bukannya anjing atau gigi anjing. Anjing dan gigi anjing langsung tidak ada apa-apa kuasa, walaupun kita nampak anjing dan giginya yang menggigit. Macam mana boleh jadi macam ni? Kerja Allah. Orang cakap ni kerja Allah. Allah yang buatkan jadi macam ni. Orang kita faham dia sembah hakikat lah tu. Tapi kalau dia kata macam mana boleh jadi begini? Loh, anjing gigi punyalah tajam. Dia nak sekali kat paha tu. Dia sembah syariat. Kita faham. Contoh ketiga. Bagi banyak contoh, tuan-tuan boleh baca di rumah, boleh simbang dengan orang. Kita mengatakan Allah yang membuatkan komando kita mati, bukannya peluru ataupun senapang, ataupun lukanya ataupun sakit dia. Jadi komando kita tu mati bukan sebab peluru, bukan sebab senapang, bukan sebab luka, bukan sebab sakit. Allah yang bagi dia mati. Dia mati sebab Allah. Ini sembang hakikat. Kesimpulannya, apa sahaja yang berlaku dalam dunia, dalam alam ni, semuanya pekerjaan Allah. Yang tu sembang hakikat. Sekarang nak sembang syariat. Kita dalam kehidupan seharian, kita sembang syariat. Dengan anak, dengan kawan, dengan orang di tempat kerja, semua sembang syariat. Sembang hakikat ni dengan orang-orang tertentu saja. Contoh yang pertama, kita katakan mak kita lah yang membuatkan ikan tergoreng. Tapi kita faham Allah yang sebenarnya buatkan ikan tergoreng. Tapi kita cakap mak aku lah yang buat ikan tergoreng. Contoh kedua, kita katakan gigi anjing itulah yang membuatkan kaki kita luka. Tapi kita faham Allah yang buat bagi luka. Tapi kita sebut nak sembang sama-sama makhluk. Ni kenapa sakit kaki ni, luka ni, anjing gigit. Kita faham lah dia sembang syariat. Yang ketiga, kita katakan peluru yang membunuh komando kita, walaupun kita faham Allah yang menyebabkan komando kita mati.